Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid cikgu hari ini? Okey, baiklah. Untuk subjek Bahasa Melayu tahun 6 pada hari ini, kita akan masuk tajuk jenis ayat dan ragam ayat. Okey, semua sudah bersedia? Mari kita mulakan. Baiklah anak-anak murid, sekarang cikgu akan terangkan apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mengetahui apa itu jenis ayat dan ragam ayat. Dan yang kedua, murid dapat membina ayat menggunakan jenis ayat yang diberi. Okey, 4 jenis ayat yang kamu perlu tahu ialah yang pertama, ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat perintah. Dan yang keempat, ayat seruan. Baiklah, kita lihat yang pertama iaitu ayat penyata. Apakah maksud ayat penyata? Ayat penyata adalah bertujuan untuk menyatakan sesuatu atau memberi penerangan. Okey, contoh yang diberi ialah rumah itu besar. Yang kedua, ayah sedang tidur. Jadi, ayat penyata biasanya di akhirnya terdapat titik noktah. Okey. Seterusnya, kita akan masuk kepada jenis ayat yang kedua iaitu ayat tanya. Ayat tanya bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Ia terbahagi kepada dua, iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan yang kedua ayat tanya tanpa kata tanya. Seterusnya, cikgu akan terangkan apakah perbezaan antara ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, kamu semua boleh lihat dalam skrin. Untuk ayat tanya dengan kata tanya, contoh ayat adalah mengapakah dia ketawa? Dia ketawa mengapa? Okey, kat sini kamu boleh lihat ada kata tanya iaitu mengapakah. Okey, mengapakah? Okey, kita tengok pula kepada ayat tanya tanpa kata tanya. Maksudnya dalam ayat tanya ni, dia tidak menggunakan kata tanya. Tapi masih dikategorikan kepada ayat tanya. Iaitu sebagai contoh, baju itu cantik. Baju itu cantikkah? Okey, di sini kita boleh lihat ada tanda soal di hujung ayat tersebut. Jadi, ayat sebegini juga dikategorikan sebagai ayat tanya. Walaupun dalam ayat ni kamu tak jumpa kata tanya. Okey. Kita masuk kepada jenis ayat yang ketiga iaitu ayat perintah. Ayat perintah bertujuan untuk memberi suruhan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Di bawah tajuk ayat perintah terdapat 4 jenis iaitu yang pertama, ayat suruhan. Contoh ayat ialah tangkap penjenayah itu. Yang kedua pula, ayat larangan. Contohnya, jangan bising. Yang ketiga, ayat silaan. Sebagai contoh, sila datang lagi. Dan yang keempat ialah ayat permintaan. Minta datang segera. Seterusnya, kita tengok ayat yang keempat iaitu ayat terakhir dalam kategori jenis ayat iaitu ayat seruan. Ayat seruan adalah bertujuan untuk melahirkan perasaan terkejut, hairan, geram, seronok ataupun sakit.
Ayat seruan biasanya menggunakan kata seru dan tanda seru. Okey, ayat seruan mesti ada tanda seru di hujung ayat. Jika tidak ada tanda seru, ia bukanlah ayat seruan. Untuk contoh ayat seruan adalah seperti berikut. Wah, cantik sungguh Siti. Aduh, sakitnya gigiku. Cis, penipu engkau. Amboi, pandainya. Aduhai, malangnya nasibku. Kamu rupa-rupanya. Oh, Tuhanku, tolonglah aku. Okey, di setiap ayat seruan yang cikgu sebutkan tadi, kamu boleh lihat di akhirnya ada tanda seru. Okey, kata seru di hadapan, selepas kata seru, wah, aduh, cis, mesti tanda koma. Okey, tanda seru di hujung ayat dia, bukan selepas kata seru di hadapan tu. Kata seru mesti di belakang ataupun di hujung ayat. Okey, macam tanda noktah lah. Jadi ayat seru ni, tanda serunya mesti di hujung ayat. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada ragam ayat yang terdiri daripada dua bahagian. Yang pertama, ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Contoh, saya tidur di atas katil. Yang kedua, ayat pasif mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal dan menjadikannya subjek baru. Contoh, bola itu ditendang oleh Haikal. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan beri tugasan berdasarkan kepada penerangan yang telah cikgu buat tadi. Okey, senaraikan jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat di dalam buku teks muka surat 80. Okey, kamu cari dalam tu jenis ayat dan juga ragam ayat. Okey, ini adalah muka surat 80. Okey, selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.